dalam perkongsian kita pada hari ini, saya nak bahagikan dua topik, dua perbahasan lah, dua persoalan. Yang pertama, bagaimana kita nak memahami dua fenomena besar ni daripada kacamata Muslim yang berilmu. Dua fenomena apa? Dua fenomena itu fenomena banjir dan perang. Sebenarnya dua fenomena ini bagaimana kita nak menanggapi dengan kacamata seorang Muslim yang berilmu dan bukan hanya bersangka-sangka. Dan ini penting sebab apa? Sebab dia akan ada banyak perhubungan ideologi dalam memahami isu tentang banjir, isu tentang perang. Banyak sangat ideologi, jadi kita nak spesifikkan bagaimana kita nak melihat dengan tata cara ataupun tata fikir yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana ilmu yang kita nak gunakan untuk kita nak memahami petanda-petanda tersebut. Okey, faham? Maksudnya kita nak saya bahagikan dua topik ini dulu untuk kita lebih jelas bagaimana kita nak bawa perbincangan kita. Okey, perbincangan pertama iaitu bagaimana kita nak memahami dua fenomena besar. Dua fenomena apa? Fenomena banjir dan perang. Okey, yang pertama, bila mana kita faham tentang banjir, ini ada dua benda ni, banjir dan perang. Bila mana kita sebut tentang banjir, perkara pertama yang datang di kepala kita adalah ataupun datang otak kita fikir adalah banjir itu adalah satu bentuk bencana alam. Satu bentuk bencana alam. Jadi bencana alam ni banyak. Ada bencana alam meletusnya gunung berapi, adanya bencana alam earthquake gegaran bumi kan. Lepas tu bencana alam lagi antara termasuknya banjir besar. Jadi itu semua termasuk dalam bencana alam. Yang keduanya adalah perang. Di perang kita memahami konteks perang ni bukan semata-mata dua pihak saling berbunuh-bunuhan. Sebab kita hanya faham konteks perang ni, adanya tim A, adanya tim B, dua-dua ni perang, senjata bunuh antara satu sama lain. Jadi kita kena faham konteks perang ni bukannya konteks yang klasik. Jadi konteks perang pada zaman sekarang kita kena memahami daripada kacamata satu ilmu yang sangat penting, iaitu ilmu geopolitik. Ataupun kalau bahasa ilmu yang lebih besar ni adalah ilmu international relation, atau orang sebut IR. Jadi kita kena faham konteks. Sebab itu yang saya cakap, bila mana kita sebut tentang petanda hari kiamat, dia akan datang beberapa ideologi yang akan menghuraikan fenomena yang berlaku ni dengan kita sebutkan sebagai teori konspirasi. Teori konspirasi. Jadi ada orang kaitkan dengan kemunculan Dajjal, ada yang masukkan lagi suntikan ini daripada Freemason, ini daripada Illuminati. Ini semua dah dirancang. Itu semua. Jadi kita tak nak kita sebagai umat Islam yang hanya terkongkong dalam ideologi seperti itu saja. Jadi kita kena ada banyak pembacaan, banyak pengkajian tentang ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi. Okay, jadi kita klasifikasikan dua bentuk ini sebagai, yang pertama banjir sebagai salah satu bencana alam. Yang kedua, perang sebagai salah satu bentuk international relationship ataupun pada bahasanya geopolitik. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita nak kaitkan dengan perfahaman tentang hari kiamat, iaitu kita kena bezakan di antara punca dan kesan. Punca dan kesan. Jadi bila kita katakan sebab masalah yang kita selalu hadapi adalah bila mana kita kata banjir ni berlaku sebab dia petanda kepada hari kiamat. Perang-perang yang berlaku sekarang, perang akhir zaman ni adalah petanda kepada hari kiamat. Setakat itu je kita fikir. Maksudnya benda ni berlaku sebab benda ni dah petanda hari kiamat dan benda ni akan berlaku. Setakat itu saja yang umat Islam mampu fikir.
dia akan menyebabkan kita ni tak mau berfikir dengan cara, dengan konteks yang lebih besar. Kita kata, oh tak apalah, perang ni dah berlaku, dah memang petanda hari kiamat, berlaku je lah. Oh banjir besar berlaku, ataupun kita katakan gempa bumi. Oh gempa bumi berlaku, oh ni semua petanda hari kiamat. Takkan kita sebagai Muslim hanya berfikir tahap tu saja. Dia akan menyebabkan kita tidak berfikir secara kritis, dan kita hanya akan menjadikan umat Islam semakin mundur. Sebab apa? Dia hanya berpaksikan dengan satu sebab je. Oh benda ni berlaku semua disebabkan, oh ini semua petanda hari kiamat. Oh ini berlaku, oh ini petanda hari kiamat. Oh berlaku, ini petanda hari kiamat. Menyebabkan kita tak mahu lagi mengkaji apa yang berlaku di sebalik fenomena-fenomena ini. Okay? Jadi saya sebutkan tadi, kita kena tahu apakah punca dan apakah kesan. Okay. Punca yang berlaku banjir besar ni, punca yang berlaku banjir besar ni, sebab apa kita kena tahu punca dia? Sebab kita nak tahu apa yang kita boleh pelajari dan apakah hikmah yang kita boleh ambil daripada berlakunya banjir. Adakah, takkan kita tanya, okay, apa yang kamu dapat setelah mana banjir besar berlaku? Oh ini semua petanda hari kiamat. Takkan nak jawab itu je. Jadi apa yang punca sebenarnya? Ada punca kepada banjir besar yang berlaku adalah tentang, paling obvious sekali, paling jelas sekali adalah kerosakan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Apa yang berlaku? Manusia ini walaupun diangkat sebagai khalifah kepada muka bumi, tapi disebabkan kerakusan manusia itu sendiri, mereka melakukan pengondolan ataupun penebangan hutan, lepas tu mereka merosakkan alam sekitar, dan mereka melakukan mengambil menggondol hasil-hasil bumi dengan secara rakus untuk membangunkan bangunan-bangunan untuk perniagaan, untuk bisnes dan sebagainya. Disebabkan itu sebab punca dia adalah sebab kerakusan ataupun kerosakan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Sebab itu Allah ada sebut dalam surah Ar-Rum ayat 41, Zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Apa yang berlaku kerosakan di muka bumi ni, kerosakan apa yang berlaku? Kerosakan yang dilakukan oleh manusia apa? Penebangan hutan secara berleluasa tanpa ada permit, semua kemudian pelepasan karbon dioksida, monoksida yang menyebabkan lapisan ozon semakin menipis, menyebabkan berlakunya pulau haba, dan itu semua masalah manusia. Bila mana kita faham berkaitan perkara tersebut, jadi kita akan boleh buat pengkajian. Oh, banjir ni berlaku bukan sebab petanda hari kiamat saja. Sebab manusia sendiri buat, manusia sendiri punca dia. Jadi, disebabkan itu kita akan boleh memperbetulkan apa yang kesalahan yang dilakukan oleh manusia lain. Faham? Jadi, disebabkan punca kerosakan yang dilakukan oleh manusia ini, barulah berlakunya banjir. Nampak? Berbanding kalau kita jawab, oh banjir ni berlaku sebab dah ada petanda hari kiamat. Ataupun kalau jenis-jenis yang ustaz-ustaz banjir ni semua bala daripada Allah. Sudah. Bagaimana seorang ilmuwan ataupun seorang yang belajar agama, dia perlu jawab begitu. Bagaimana dia tahu bala yang Allah timpakan kepada satu tempat atau satu kaum itu ataupun bencana yang berlaku pada satu tempat atau satu kaum itu adalah satu bala. Bila terjadi kat dia, dia kata, oh ini satu ujian. Tapi kalau terjadi kat orang lain, ini bala. Jadi ini semua benda yang kita kena ubah. Maksudnya apa? Kita kena kaji apakah punca dia. Okey. Itu yang pertama berkaitan dengan banjir. Yang kedua, punca peperangan. Punca peperangan apa? Adalah bila mana kita buat pengkajian, kita tengok sebab dulu saya ada juga pandangan mengatakan bahawa peperangan yang berlaku kat dunia ini hanya disebabkan perselisihan agama. Sebab banyak berlaku peperangan masa zaman kita sekolah menengah dulu, awal tahun 2000, tahun 2001 sehingga tahun 2011, 2012 tu,
banyak peperangan yang berlaku di sekitar Timur Tengah, betul tak? Di sekitar Syria, Mesir, kemudian Lebanon dan sebagainya. Jadi kita kata, oh ini peperangan yang berlaku sebab apa? Orang Kristian nak jadi orang Islam. Jadi kita hanya fikir macam itu. Sedangkan bila mana kita buat pembacaan yang lebih banyak, peperangan yang berlaku ni bukan disebabkan agama sangat. Tak. Peperangan yang betul-betul disebabkan agama satu je. Iaitu peperangan salib ataupun Crusader. Itu je. Peperangan yang berlaku di zaman moden ni adalah peperangan untuk strategi meluaskan kuasa besar satu negara. Contohnya sebab apa banyak peperangan dekat Timur Tengah? Sebab pertembungan di antara dua kuasa besar antara US dengan Rusia. Macam sekarang kalau kita isu sekarang peperangan di antara NATO dan Rusia, betul tak? Ini tak melibatkan agama Islam pun, betul tak? Mana? Jadi kalau kita fikir, dua-dua ni Kristian. Jadi sebab adakah mereka berperang ni sebab apa? Tak. Mereka berperang untuk apa? Perluasan kuasa. Sebab apa? Ukraine salah satu proksi NATO yang maksudnya NATO nak pegang Ukraine ni sebab apa? Sebab tak mau Rusia ni dia expand kuasa dia kepada Eropah Timur contohnya. Jadi bila kita baca daripada sudut geopolitik, kita akan faham bahawa peperangan yang berlaku ni bukan peperangan di antara dua pihak berbalas-balas serangan sebab nak bunuh satu sama lain, tak. Sebab apa? Nak expandkan kuasa apa? Kuasa dagang, kuasa dagang dan kuasa politik. Nak kuasai medan dunia dengan lebih luas. Itu sebab ada di antara Rusia dan US. Dalam zaman dulu peperangan proksi ini antara US dengan Soviet Union ni. Kemudian sekarang kalau proksi dagang ataupun bisnes dunia perdagangan ni banyak di antara US dengan China kan. Jadi itu semua menyebabkan berlakunya peperangan. Jadi itu punca dia. Bila mana kita katakan peperangan Ukraine dan Rusia ni adalah disebabkan geopolitik, pergaduhan perebutan kuasa, maka kita akan lagi banyak pembacaan, betul tak? Berbanding kalau kita katakan mereka ni perang ni, ni semua sebab tanda hari kiamat. Habis kita kata tu, kita malas buat pengkajian ni. Okay? Jadi sebab itu saya ulang sekali lagi, kita kena bezakan punca. Okay. Setelah kita dah faham punca, baru kita masuk kepada pesan. Bila kita bila mana berlakunya banjir, apa yang berlaku? Ekosistem alam tak stabil. Kemudian bila berlakunya banjir gempa bumi ni, bumi semakin tenang, bumi semakin rosak. Jadi bila bumi semakin rosak, itulah menjadi petanda kepada dunia akan berakhir. Petanda dunia akan kiamat. Barulah kita boleh kaitkan. Bila mana peperangan berlaku, peperangan secara besar-besaran berlaku, pembunuhan manusia ni secara beramai-ramai dan akan efek kepada kestabilan dunia, kestabilan hubungan di antara manusia. Dan ini juga akan membawa kepada kesan kepada jadinya hari kiamat. Bila kita bezakan antara punca, setelah berlakunya banjir, gempa bumi, manusia sedang berbunuh-bunuhan, manusia banyak yang mati, itu yang akan membawa kepada hari kiamat. Itu dia punya kronologi dia. Jadi macam saya ulangkan sekali lagi, apa yang berlaku kat sekarang kepada kita yang membawa kepada hari kiamat bukan semata-mata ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sahaja. Kita kena faham daripada sudut apakah punca dan kesinambungan dia dan bagaimana kita nak bermuhasabah. Jadi jelas pada kita Allah sebut dalam Quran, Zuharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah timbul banyak kerosakan di muka bumi, di darat dan di laut. Disebabkan apa? Disebabkan tangan-tangan manusia. Jadi Allah nak bagi peringatan, itu adalah punca daripada kita semua. Jadi persoalan lanjutan apa dia? Adakah semua malapetaka ini, peperangan, banjir, gempa bumi ini, adakah semuanya adalah perlu dikaitkan dengan hari kiamat? Perlu dikaitkan dengan hari kiamat? Adakah semua perlu dikaitkan? Ini persoalan yang timbul. Jadi, untuk menjawab persoalan ini adalah
kita perlu tahu satu ilmu penting yang kita kena belajar pada zaman sekarang adalah ilmu berkaitan dengan ilmu dinamakan sebagai ilmu eskatologi ataupun ilmu fitan. Ilmu fitan. Jadi banyaklah ulama-ulama yang mengarang tentang ilmu fitan ni. Antaranya Syekh saya lupa dia punya nama kitab dia, Fiqh Tahawulat. Itu nama lain selain daripada ilmu fitan. Ilmu fitan ni apa? Ilmu bagaimana kita nak mengkaji berkaitan dengan hal ihwal petanda-petanda hari kiamat. Jadi bila mana petanda hari kiamat ni berlaku, maka bagaimana kita nak memahami dan bagaimana kita nak analisis adakah benda ini betul-betul menjadi petanda hari kiamat. Sebab apa? Petanda hari kiamat ni ada dua. Petanda besar, petanda kecil dengan petanda besar. Jadi ruang lingkup perbahasan, mauduk perbahasan ilmu eskatologi atau ilmu fitan ni hanya mengkaji berkaitan dengan ilmu petanda-petanda kecil. Petanda-petanda kecil yang berlaku. Sebab apa? Bila benar berlaku petanda-petanda besar, maka dah confirm dari kiamat akan berlaku. Tapi daripada zaman Rasulullah sampai zaman kita, banyak berlaku petanda-petanda kecil. Jadi itu yang kita kena belajar. Sebab apa kita kena belajar ilmu eskatologi, ilmu fitan ni? Sebab kita nak berhadapan dengan ideologi lain yang menanggapi petanda hari kiamat, iaitu daripada mana? Daripada teori konspirasi. Teori konspirasi ni antara salah satu dia kalau kita sebut dia sebagai pseudo intelektual. Dia bukannya satu bidang ilmu yang stabil untuk dipelajari. Dia hanya berteori saja. Oh ini berlaku, ini semua Yahudi rancang. Oh ini berlaku, contohnya yang COVID sekarang kan. Ini semua perancangan daripada Freemason, Illuminati nak menguasai dunia, ini semua salah Yahudi semua. Dia akan merencatkan perbincangan ini. Jadi bagaimana kita nak counter geng-geng konspirasi ini dengan kita belajar ilmu eskatologi atau ilmu fitan. Jadi bagaimana, apakah basic ilmu fitan ni? Ilmu fitan ni sebenarnya dia asasnya daripada hadis daripada Nabi SAW. Kalau kita familiar dengan hadis Jibril, kalau kita belajar hadis Jibril, kita tahu bagaimana Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah, bertanyakan soalan kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam. Boleh rujuk dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua, hadis yang sangat famous. Berkaitan hadis Jibril, bagaimana Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, kemudian akhbirni anil ihsan. Itu tiga persoalan utama. Kemudian persoalan keempat, apa yang Jibril tanya? Akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepada aku, ceritakan kepada aku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Jadi apa Rasulullah jawab? Mal mas'ulun anha bi'a'lama min as-sa'il. Rasulullah kata yang bertanya itu lebih tahu daripada yang tanya. Bermaksud apa? Bermaksud Rasulullah sendiri dan malaikat Jibril dua-dua tak tahu bila kiamat. Tapi apa yang persoalan lanjutan yang Jibril tanya? Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau macam itu hang tak tahu, Rasulullah tak tahu bila kiamat, malaikat Jibril sendiri tak tahu bila kiamat, tapi apa yang saya nak bincangkan, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepada aku apakah petanda-petanda dia. Ini yang kita kena belajar. Jadi tak perlu pun tahu bila kiamat, tak perlu. Rasulullah tak ajarkan kepada kita untuk tahu, untuk kita kaji bila hari kiamat. Sebab itu, bila teori konspirasi mereka sangat obses tentang bila kiamat berlaku. Tahun, kalau tak adalah masa zaman lalu, ini ada kalau masa zaman tahun 2012 kan, sampai keluar filem 2012. Semua pakai ada gelabah. Mana ni 2012 nak kiamat tak tahu ini. 2012 lah. Lepas tu, bila 2012 tak kiamat pun. Dia bertarget pula, mungkin tahun 2030. Semua pakai gelabah dah. Bukan umat Islam macam tu. Umat Islam kita tak disebutkan bila kiamat. Tapi kita perlu mengkaji apa? An-amaratiha, tentang petanda-petanda ni. Ini yang perlu kita kaji. Sebab itu apa Rasulullah senaraikan. Antaranya apa? Antalidal ammatu rabbataha. Lahirnya ammah-ammah ataupun hamba-hamba perempuan yang melahirkan tuan dia. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada petanda pertama ini, iaitu lahirnya anak-anak yang derhaka. Barulah kita boleh buat pengkajian, barulah kita buat muhasabah. Maksudnya antara petanda-petanda hari kiamat ni ramai lahirnya anak-anak yang derhaka.
Jadi banyak lagi lah antara yang Rasulullah sebut, wa antara al-hufat al-urat al-ayata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan thumma talaqa falabitu maliyah. Kemudian beberapa lagi lah Rasulullah sebut, antaranya apa, orang-orang yang miskin cepat jadi kaya. Lepas tu banyak membina binaan-binaan yang tinggi dan sebagainya. Itu semua petanda-petanda hari kiamat. Jadi persoalan berkaitan dengan petanda hari kiamat ini kita perlu mengkaji pada sudut ilmu yang betul, ilmu yang mampan. Itu ilmu dengan eskatologi. Jadi dengan kita memahami ilmu kita ini, maka kita akan faham bahawa petanda-petanda yang datang kepada kita, itu banjir ke, perang ke, semua kita boleh mengkaji daripada sudut ilmiah, sudut akademiknya. Bukan semata-mata ini petanda hari kiamat, tapi adakah ini betul-betul menjadi petanda yang benar berlakunya kiamat. Sebenarnya banyak lagi hadis yang Rasulullah sebut tentang apa sebutan dia, Malhatul Kubra. Kalau kita baca lah buku-buku berkaitan dengan hari kiamat ni, datangnya Dajjal, kemudian yang Ajuj Majuj dan sebagainya, itu persoalan tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi dengan kita belajar ilmu kita ni, kita boleh klasifikasikan, benda ni tak semestinya menjadi tanda hari kiamat, ini petanda hari kiamat dan sebagainya. Jadi kita kena bezakan di antara dua benda tersebut. Okay? Jadi nanti kalian bolehlah, kalau saya terangkan lebih panjang, jadi kalian boleh cari sendiri di internet. Kemudian yang terakhirnya adalah kenapa kita perlu beriman dengan hari kiamat? Kenapa kita perlu beriman dengan hari kiamat? Kenapa beriman kepada hari kiamat ini termasuk dalam rukun iman yang 6? Beriman kepada hari kiamat. Kenapa? Yang pertamanya adalah sebab dia berkaitan langsung dengan akidah umat tentang kepercayaan kehidupan selepas kematian. Sangat penting. Sebab apa? Sebab perbezaan umat Islam dengan umat-umat yang lain adalah mereka tidak mempercayai bahawa adanya kehidupan selepas kematian. Sebab apa? Disebabkan itu, pemikiran yang dianut oleh golongan sekular liberal, mereka mempercayai bahawa hidup ni hanya sekali, mati hanya sekali. Kita hidup kat dunia ni sekali, jadi kita enjoy lah. Kenapa kita nak terikat dengan ikatan-ikatan agama, budaya? Kenapa kita nak perlu turut arahan-arahan daripada agama? Kita enjoy lah. Sebab itu, orang-orang kafir ni mereka tak kisah nak buat maksiat, nak bunuh orang. Sebab mereka tahu, aku bunuh dia sekali, habis lah. Hidup sekali dan mati hanya sekali dia. Tapi bila mana umat Islam, bila mana dia tahu bahawa adanya hari kiamat, iaitu kehidupan selepas kematian, maka dia akan behave. Bahasa dia akan behave. Dia kata, aku kalau aku buat dosa ni, aku kena teruk nanti kat akhirat nanti. Aku akan diazab. Aku akan dapat dosa, aku akan diazab. Jadi dia akan kontrol diri dia daripada nak buat perkara tersebut. Jadi dia tahu bila mana dia buat baik akan diganjarkan di hari kiamat. Walaupun benda ni perkara yang ghaibiyah, yang perkara yang syariat, perkara yang perlukan keimanan. Kita buat baik, kita tahu kita akan dapat pahala. Kita buat baik, kita tahu kita akan masuk surga. Kita buat jahat, kita tahu kita akan diazab. Bila kita buat jahat, kita tahu kita akan dapat dosa. Jadi perkara-perkara itu akan menyebabkan kita rasa kebertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan. Kita buat satu kesalahan, kita tahu kita akan diazab. Jadi kita akan bertanggungjawab lah. Kita taklah bunuh orang sekali, habis lah. Itu sebab bila mana hukum pembunuhan dia setimpal dia adalah dengan bunuh balik. Sebab itu yang hukuman yang sangat setimpal untuk nak ganti nyawa. Sebab apa? Mati hanya sekali je. Sebab itu orang kafir ni, mereka tak kisah nak buat kerosakan kat dunia. Sebab mereka anggap dunia ni hanya lepas mereka mati, mereka tak akan dapat apa-apa. Sebab itu yang kalau kita tengok sekarang US, Rusia dan sebagainya, berebut-rebut nak pergi ke Mars, pergi ke Mars kan. Dah rosakkan dunia lah, dah rosakkan bumi, kita pergi tempat lain pula. Kita pergi Mars pula. Sebab itu mereka tak kisah sangat. Okay? Jadi, dan yang terakhir adalah bila mana kita percaya tentang hari kiamat, kehidupan kita akan lebih tenang. Sebab apa? Bila mana kita
tahu bahawa apa yang kita buat akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sebab itu umat-umat selain umat Islam ni, orang-orang barat dan sebagainya, sekarang mereka lost walaupun mereka dikatakan sebagai berjaya daripada sudut dunianya, mereka kuasai teknologi, mereka kuasai sains dan sebagainya, akhirnya mereka hilang satu benda dalam jiwa itu, mereka hilang happiness, loss of happiness, hilang kebahagiaan. Mereka tak tenang kat dunia. Walaupun kita tengoklah negara-negara macam Korea, Jepun dan sebagainya, mereka maju tapi mereka tak bahagia sebab mereka tak tahu adanya kehidupan selepas kematian. Setelah mereka mati, adanya kehidupan selepas. Sebab itu penting untuk kita faham konsep hari kiamat ini. Hari kiamat ni bukan semata-mata berlakunya Dajjal datang, Nabi Isa datang, kemudian datang Ya'juj Ma'juj, lepas tu berlakunya langit pecah. Bukan cakap tu je. Hari kiamat ni lagi penting apa? Selepas kita mati, selepas berlakunya hari kiamat, apa yang kita akan lalui selepas kematian. Saya ada soalan, tapi mungkin lari sikit lah dari kita punya tajuk kan. Sebabkan Ustaz bercakap pasal istilah sains kan, saya tertarik lah nak tanya Ustaz tentang pendapat Ustaz. Sekarang kan kita ada dua golongan yang menerima vaksin dengan yang anti-vaksin lah. Jadi apa ulasan Ustaz untuk yang anti-vaksin tu dengan sains dengan perspektif Islam Ustaz? Okay. Pertamanya, golongan anti-vaksin, mereka percaya kepada yang itu saya sebutkan tadi. Mereka percaya kepada teori konspirasi. Bila kita sebut tentang teori, bila kita kalau kita belajar sains, dia ada disebut sebagai teori, disebutkan sebagai law. Bila teori ni, dia tak semestinya bukti benar. Bila mana teori, sebab teori ni banyak. Maksudnya bila teori-teori ni dibuktikan sahih, barulah jadi law. Law ni apa? Contohnya gravity kan. Gravity itu termasuk law lah. Tapi teori yang asalnya bukan gravity. Contohnya apa? Law adalah dalam sains dan fisiknya. Apa nama? Saya tak ingat law apa. Tapi law ni bermula dengan teori ni. Jadi teori ni tak semestinya benar. Teori orang akan berteori. Jadi apa-apa teori yang mereka percaya, benda itu tak boleh dibuktikan secara nyata dan benda itu tidak hakikat, tidak realiti. Bagaimana kita nak menghadapi orang yang tulis ini adalah mereka hanya percaya kepada teori. Vaksin ni adalah rancangan daripada Yahudi. Kamu tahu mana? Ini teori. Sebab itu mereka katakan, mereka hanya berani mengatakan benda ini teori saja. Mereka tak boleh nak buktikan secara hakikat. Okay. Bagaimana kita nak menghadapi masalah ni adalah dengan cara, sekarang realiti yang berlaku, hakikat yang berlaku apa dia? Realiti yang berlaku, orang mati disebabkan COVID. Betul tak? Kematian sebab COVID ni memang nyata dan berlaku depan mata kita. Mungkin masa awal-awal dulu orang-orang jauh kan yang mati sebab COVID. Tapi sekarang adik-beradik kita pun mati sebab COVID, betul tak? Jangan kita. Jadi benda itu benda yang real. Jadi bila ada pertemuan perkara realiti dan perkara yang teori, kita sebagai orang yang tak terima, orang Islam pun, orang normal manusia, kita nak terima yang mana? Benda yang real depan mata kita berlaku, ataupun hanya kita nak percaya, ni semua daripada Yahudi, daripada yang telah kena suntik ni, jadi zombie dan sebagainya. Kita nak percaya mana tu. Jadi kita tak perlu pun kita nak bahas pada sudut ilmiah pun. Kita faham tu cukup. Sekarang ada orang yang mati betul-betul disahkan sebagai pesakit COVID. Dan satu lagi teori mengatakan vaksin ni rancangan Yahudi. Kita sebagai orang yang normal, kita nak percaya mana? Kita sebab itu dalam akidah kita dalam Aqaid As-Safiyah Imam An-Nasafiyah disebut, awal di matan Aqaid As-Safiyah itu akhaikul asya' sabitah wal ilmu biha mutahaqqaq. Perkara hakikat sesuatu perkara itu sabitah, benda itu sabit. Benda itu bukannya dia awang-awang yang berbentuk teori tetap. Dia memang betul-betul sabit dan ilmu kita nak memperoleh ilmu tentang itu adalah satu benda yang boleh berlaku.
Bermaksud apa? Apa-apa yang sebagai orang Islam, kita kena ada satu kepercayaan yang utuh tentang apa itu realiti. Bila mana kita memahami realiti itu sebagai perkara yang sabit, perkara yang utuh, maka kita akan sekaligus akan menolak teori yang tak betul. Jadi, berkenaan dengan vaksin ataupun tidak, kita kena percaya bahawa apa-apa sahaja yang disarankan adalah datang daripada kata-kata pakar. Jadi, bila mana yang orang yang suggestkan kita untuk ambil vaksin itu daripada pakar perubatan, kita bukan pakar perubatan, maka kita kena percayalah pada pakar. Itu saja. Kita meletakkan sesuatu perbahasan itu kepada ahli dia. Sebab itu yang Allah sarankan. Bertanyalah kepada orang ahlinya. Fas'alu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Jadi itu pegangan. Jadi sama ada nak ambil tak ambil itu topik kedua. Ambil tak ambil itu pilihan peribadi, pilihan personal. Tapi nak mempercayai bahawa vaksin ini merosakkan kita dan sebagainya itu bukan daripada cara fikir seorang muslim yang benar. Jadi kita percaya apa yang ahli perubatan berikan kepada itu adalah yang terbaik untuk kita, dan bila mana di stage yang kedua sama ada kita nak ambil ataupun tidak itu pilihan kita sendiri. Dan tapi kalau kita sebagai orang Islam yang betul-betul faham dan bertanggungjawab, kita tahu kalau kita tak ambil, kita bukan hanya bagi efek pada kita saja, kita bagi efek kat orang sekeliling. Sebab itu anti-vaksin mereka masalah mereka adalah, kalau saya boleh katakanlah, mereka selfish lah, mereka penting diri kan. Bukan masalahnya sekarang, kalau orang tak mau ambil vaksin, duduk kat hutan seorang-seorang tak ada masalah. Masalahnya apa? Bukan untuk diri hang saja, dia akan berkait dengan ahli keluarga, akan berkait dengan family, akan berkait dengan jiran-jiran, akan berkait dengan adik-beradik, orang kat tempat kerja. Jadi kalau hang betul-betul bertanggungjawab, hang akan ambil vaksin. Semua kita pun sekarang kita bagi saya cukup untuk vaksin, 2 vaksin itu dah mencukupi sebenarnya. Untuk booster dan sebagainya itu semua dah ada masuk pemilihan ikhtiar dah. Jadi ringkasannya, rumusannya adalah kita sebagai orang Islam jangan cepat percaya teori-teori konspirasi yang disebar-sebarkan. Kita ada ilmu kita sendiri, iaitu memahami hakikat dan rezeki sebenar. Apa yang hakikat berlaku? Ada orang mati disebabkan COVID, dan COVID-nya adalah real, maka kita kena cari cure, kita kena cari penawar kepada penyakit ini. Maka dengan apa? Dengan kita percaya kepada ahli perubatan. Wallahualam.